Keyakinan terhadap siapa? Keyakinan terhadap Allah Ta'ala. Terhadap Allah Ta'ala dan sifat. Ini yang kita nak faham. Bagaimana konsep keimanan Islam? Maknanya kita nak sebut perkara yang berkaitan dengan keyakinan terhadap Allah. Isu hari ini, ramai di luar sana, masyarakat, mungkin masyarakat Islam, kita panggil orang Muslim. Mereka tak berapa nak yakin. Bukan tak percaya, dia percaya. Tapi dalam ilmu akidah, kita akan membicarakan perkara-perkara yang berkaitan dengan keyakinan terhadap Allah Ta'ala. Maknanya kita nak tengok bagaimanakah keyakinan terhadap Allah Ta'ala dan sifat-sifat kesempurnaan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala ada sifat-sifat kesempurnaan. Sifat jamal, kamal. Jamal, kesempurnaan. Jamal, kamal, kesempurnaan. Jamal, keagungan. Sifat Allah Ta'ala. Sifat wujud. Bagaimana? Allah Ta'ala yang ada sifat wujud, hidam, baqa', makhalifatulillah, hawadis, kiagung, bidafsih, wahdaniyat, kudrat, iradat, ilmu, hayyun, sama, basar, kalam, qaluhu qaridan, qaluhu muridan, qaluhu aliman, qaluhu sami'an, basiran, mutakalliman. Semua ini adalah sifat-sifat yang kita kata asal kepada sifat-sifat yang lain lah. Sifat 20 kita panggil. Kena belajarlah sifat 20. Dan 20 sifat daripada Allah Ta'ala, dan ada sifat yang mustahil lawannya kepada 20 itu. Mustahil Allah Ta'ala bersifat dengan sifat tak ada. Mana mungkin Allah Ta'ala tidak ada sedangkan alam ini ada. Alam yang hebat ini. Semalam kita dengar saintis daripada Jepun mengatakan dunia kita ini berada di lubang hitam ataupun lohong hitam, yang mana lohong hitam ni lebih kurang 2,700 tahun cahaya jauh daripada kita, tapi mereka telah membicarakan sekiranya itu pun kita kata bertempat hampir, contoh kan, menyebabkan seolah-olah kalau tersedutlah masuk dalam lohong hitam tu lah seolah-olah hancur bumi, makna seolah-olah berlaku kiamat lah macam tu. Ini nak menunjukkan alam yang begitu hebat yang kita kata jauhnya daripada bumi dengan lohong hitam tu 2,700 tahun cahaya, bayangkan. Satu saat second cahaya pun dah jauh dah. Ini pula tahun cahaya. Betapa besar alam semestanya. Allah Ta'ala jadikan alam ini, mustahil Allah Ta'ala tidak ada. Maksudnya Allah Ta'ala mesti ada sifat wujud, sifat ada. Dan begitulah seterusnya. Maknanya kita Ustaz nak sebut kat sini bagi keyakinan terhadap sifat kesempurnaan Allah Ta'ala. Dan kalaulah kita ni yakin kalau dengan ini, maka tak orang yang melakukan maksiat, tetapi ada kalanya kita diuji kan. Itu yang menyebabkan dia kadang hanyut dalam ujian. Alright. Yang kedua, setiap umat Islam wajib mengetahui, mempelajari dan mendalami ilmu akidah supaya tidak berlaku perkara yang membawa kepada penyelewengan akidah kepada Allah. Jadi tugas kita sebagai mahasiswa, kita kena tahu dan kena belajar dan kita kena mendalami ilmu akidah. Kalau boleh belajarlah sifat 20. Kalau boleh belajarlah akidah Tahawiyah, Imam Tahawi dalam membicarakan asas kepada akidah Ahlussunnah wal Jamaah contoh. Jadi kenapa kita belajar ni? Supaya tidak menyeleweng. Apa yang menyelewengnya Ustaz? Kita menyeleweng kadang-kadang kepada perkara-perkara yang membatalkan syahadah. Contohnya dia menyamakan Allah dengan kuasa yang lain. Dia kata Pandedor telah sembuhkan dia. Maknanya ini menyeleweng dari aspek akidah. Ada banyak lagi penyelewengan ajaran sesat macam-macam. Disebabkan apa? Sebabkan dia tidak ada ilmu, kadang-kadang terpengaruh dengan rakan, kadang-kadang terpengaruh dengan ideologi moderns, liberalism, pluralism, secularism, macam-macam ism yang lain. Mana aliran pemikiran yang mana pemikiran dulunya di rebranding sekarang. Dulu kalau namanya mungkin kita kata istilahnya kita kata macam-macam istilah yang dululah yang klasik lah kan. Sekarang di rebrandingkan balik dengan nama yang agak up to date dengan situasi hari ini. Ini yang berlakulah firqah-firqah dalam akidah. Maka akidah sebenar adalah akidah yang berdasarkan kepada Al-Quran dan Sunnah. Basic kita boleh faham. Kadang-kadang manusia dia suka kepada perkara-perkara yang agak pelik sikit. Jadi apabila agak pelik, dia carilah kepelikan. Alright, seterusnya.
Okey, dalam membicarakan soal kepada akidah Islam, asas kepada akidah Islam, yang mana beberapa perkara yang perlu kita ambil tahu dalam membicarakan asas pemikiran Islam ataupun akidah Islam ini. Yang pertama ada istilah kita rububiyah. Rububiyah ni apa? Rob yang kita kata Rabbani lah. Iaitu mentauhidkan Allah. Allah kita kena yakinkan dalam diri kita bahawa Allah adalah sebagai pencipta. Ini kita kena letak etikot dalam jiwa kita. Dan kita meletakkan Allah sebagai pemilik. Pemilik kepada alam ini. Malikin nas. Maknanya memiliki manusia ataupun raja kepada manusia. Allah Ta'ala pemilik. Dan Allah sebagai penguasa. Allah yang menguasai. Allah yang menguasai. Ini kena faham. Ini konsep asas kepada akidah. Yang kedua dipanggil istilah uluhiyah. Uluhiyah. Maknanya kalau rububiyah tadi mengesakan Allah, hanya Allah sebagai pencipta, pemilik, penguasa. Tetapi uluhiyah ini kita mentauhidkan Allah yang bersifat dengan sifat kesempurnaan. Maknanya kita mengesakan Allah yang mana Allah ada sifat-sifat kesempurnaan dan hanya senya Allah saja yang wajib disembah, yang ditaati, dan peraturannya hanya Allah tempat kita berdoa dan berharap. Tak boleh meminta kepada yang lain. Ini uluhiyah dalam aspek penyembahan. Mana mentauhidkan Allah dalam aspek penyembahan. Hanya kita mentauhidkan Allah, kita iktikad Allah yang menjadikan alam ini, yang bagi kita segala macam praktikalkan dalam bentuk uluhiyah. Kalau tadi rububiyah seolah-olah teori kita mengakui, mengiktikad Allah menciptakan kita sebagai, tapi dalam bentuk uluhiyah kita kena implementation dalam bentuk permohonan dan berdoa dan beribadat hanya kepada Allah. Dan seterusnya ada konsep dipanggil konsep an-nubuwah, iaitulah perutusan nabi-nabi dan rasul-rasul yang membawa ajaran Allah Ta'ala untuk disampaikan kepada umat manusia. Ini kena faham. Maknanya dalam asas akidah kita kena yakin ada konsep nubuwah. Konsep nubuwah iaitulah konsep nabi-nabi dan rasul-rasul Allah Ta'ala hantar kepada umat manusia sebagai guru, sebagai kita kata mentor untuk kita ini supaya Allah Ta'ala, lalu Allah Ta'ala musnahkan kaum itu, jadi tak ada alasan untuk mereka diberi balasan. Sebab apa? Telah dihantar utusan kepada mereka, lalu mereka tidak mahu menerima utusan tersebut. Jadi begitulah yang berlaku kepada setiap kaum dan umat Allah Ta'ala telah utuskan. Sehinggalah Nabi kita sudah tidak ada lagi, tetapi Allah Ta'ala telah bekalkan Al-Quran yang menjadi kita kata panduan kepada umat Islam. Dan yang seterusnya iaitulah perkara sam'iyat, iaitulah perkara-perkara yang ghaib, yang kita tidak dapat capai oleh panca indera manusia. Kita tak boleh pegang pun. Tak boleh pegang pun. Tak boleh nak tengok pun. Tak boleh nak dibuktikan pun. Setakat hari ni tak pernah dibuktikan lagi ada dosa secara, tak boleh dibuktikan. Ada pahala, ada syurga. Tak ada scientific research yang membuktikan adanya pahala, ada syurga. Tak ada. Tetapi yang membuktikan hanyalah dalil nakli, dalil ayat Quran. Nabi sebut, Allah Ta'ala mention dalam Quran. Dan ada simptom-simptom orang yang berdosa, orang yang dapat pahala, orang yang ahli syurga. Kita nampak bagaimana perkara-perkara sam'iyat ini yang perlu diyakini. Tapi hari ini orang dia tak nampak. Kalau barat dia tak percaya kepada benda-benda yang perkara-perkara yang ghaib, yang tak nampak, dia tak percaya. Dia nampak benda-benda yang nyata contoh. Kadang-kadang manusia begitu. Alright, Firdaus, off kan.